Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Daripada US yang pergi ke China, dan dilaporkan awal pagi tadi bahawa ada satu news report menyatakan bahawa wakil daripada US ada sebut bahawa diorang cuba untuk arrange untuk aturkan perjumpaan di antara Presiden Trump dan juga Premier Xi Jinping pada bulan depan. Sekiranya itu jadi, itu maksudnya kalau bos ni berjumpa, maksudnya orang bawah tu dah setujulah, dah settle. Jadi itu yang menyebabkan sentimen pasaran agak mix, agak bercampur-campur pagi tadi, agak positif untuk Australia, agak positif untuk New Zealand, dan negatif kepada JPY pagi tadi, dan pada waktu ni USD didagangkan agak bercampur-campur. Untuk hari ini tak ada apa, tak ada catalyst dia, tak ada ni, tengah malam nanti baru kita ada FOMC member bercakap. Tapi untuk hari ni tak ada banyak. Untuk minggu ni kita ada data inflation dia, dan juga durable good orders. Data GDP dia tak ada. Jadi untuk US pada minggu ni banyak bergantung kepada faktor sentimen. Data inflation pun data yang lambat, disebabkan sebelum ni kita ada government shutdown. Ingat hari Jumaat ni kita ada Republican dan juga Democrat, dua parti dekat US tu, diorang cuba untuk berbincang untuk mengatasi kemungkinan another government shutdown. Sekiranya another government shutdown berlaku, itu boleh menyebabkan ekonomi US jatuh. Bukan apa, sentimen orang akan apa sekali lagi ni, dan itu akan boleh menyebabkan gold ni. Jadi jaga-jaga sikit kalau ni pada Jumaat, belum lagi pada hari ni, tengok kepada gold ni, dan itu boleh menyebabkan pergerakan besar kepada USD Jumaat nanti. Inflation dan lain-lain ni not really, tapi Jumaat nanti sekiranya another government shutdown, saya tak lihat kepada currency, saya lihat lebih kepada pergerakan gold ni. Dan itu another political punya cerita, dan itu boleh menyebabkan kekuatan dekat gold. Masa ni gold melemah, kita ada sentimen yang agak positif pada waktu ni, di mana kita ada yang tadilah kemungkinan untuk Presiden Trump dan juga Xi Jinping berjumpa pada bulan depan. Market dah mula main sentimen inilah pada waktu ni. Jadi pergerakan USD untuk hari ni lebih ada tengok bercampur-campur. Saya kalau dia bergerak macam ni, saya tak minat. Saya suka yang bergerak macam ni. Nampak ni? Kita New Zealand dollar ni selari, searah. Yang ni tak. Yang ni bercampur-campur. Ni anda trade dia tak jelas. Dia bergerak sebab pair dia, bukan dia. Jadi USD pada waktu ni kalau ada intraday belum lagi, tak ada sebab dia, pada waktu ni. Okey? Ada soalan untuk USD semasa? Sebelum kita move to another currency. Untuk hari ni tak ada apa-apa. Untuk minggu ni, kita ada CPI ni dijangka tinggi sikit. Kita ada data pekerjaan 2 NFP US untuk untuk Januari, untuk Februari, data Disember dan data Januari dia yang mencatat peningkatan. Itulah sebabnya ada nampak CPI ni bacaan dia dijangka lebih tinggi. Bila lagi ramai orang bekerja, lagi ramai orang ada gaji. Lebih ramai orang ada gaji, lebih tinggi perbelanjaan, dan dilaporkan bahawa retail sales pada semasa Christmas pada bulan 12 tu adalah tinggi. Kita nampak syarikat-syarikat yang berkaitan dengan retail, dia punya kuartal keempat punya earnings adalah tinggi, disebabkan oleh sale pada waktu bulan 12. Itu yang kita nampak. CPI ni dijangka meningkat, core CPI dijangka sama, manakala untuk retail sales US dijangka menurun. Interesting. Saya tak terkejut sekiranya ini lebih tinggi, sebab ini data, ingat
Ini data untuk ni nampak ni. Release date 28 hari selepas. Ini data untuk bulan 12 tau. Bulan 12. Jadi saya nampak yang bulan 12 berdasarkan company-company yang berkaitan dengan retail ni, dia orang punya revenue tinggi saham, dekat saham. Itu dia. Jadi company-company tu tinggi dia punya revenue. Ada kemungkinan ini surprise ke atas. Ni something yang kita nak tengok nantilah. FOMC lebih NFP lebih tinggi. Itu dia. Ada kemungkinan ini lebih tinggi. Okey, itu untuk USD. Panjang pula cerita dia. Okey, Euro pun sama, didagangkan agak bercampur-campur. Ada something yang besar sebenarnya kepada pergerakan Euro untuk minggu ini. Kita nampak pergerakan dia agak neutral pada waktu ni. Hari ini daripada sudut datanya cuma kita ada Eurogroup meeting. Besok menteri dia punya meeting. Hari ini kepada Eurogroup meeting. Ini lebih kepada cerita kontrak untuk Draghi tu nak habis. GBP nanti lepas ni satu-satu. Saya ikut kepada liquidity satu-satu. USD paling banyak, Euro, JPY, GBP satu-satu. Okey. Jadi untuk Euro pada minggu ini, pada hari ini kita cuma ada Eurogroup meeting. Yang nak tengok adakah dia orang akan lantik yang Germany punya ni Germany punya Whiteman, dia punya gubernur bank negara dia lah dilantik menggantikan Draghi. Sekiranya itu berlaku, itu adalah agak positif kepada ni, sebab Germany ni dia ekonomi dia okey, dia ekonomi dia tinggi sikit daripada negara-negara lain. Dengan interest rate yang rendah, Germany ni rugi tau, sebab dia kena bawa negara lain. Itu cerita dia. Kita ada daripada sudut indikator ekonomi menunjukkan bahawa keadaan ekonomi dekat Eurozone adalah menurun. Tapi yang besarnya adalah pada hujung minggu ni. Ahad ini, US Commerce Agency perdagangan antarabangsa dia lah. Kalau kat Malaysia ni macam MITI lah, Ministry of International Trade. Dekat US tu, diorang nak menilai balik sama ada automotive industri ada tarif yang dikenakan oleh negara-negara luar kepada kereta yang dieksport oleh US merupakan sesuatu yang menjejaskan keselamatan dalam negara. Itu something yang report yang kita tunggu pada Ahad ini. Ini tak ada dalam Forex Factory tau. Ingat, dan ini menyebabkan, sebabnya sektor otomotif tu adalah salah satu daripada tulang belakang kepada ekonomi besar dekat Europe, seperti dekat dekat Germany kita ada BMW, kita ada Porsche, kita ada Audi, kita ada Volvo, kita ada lain-lain. Dekat France kita ada Fiat, kita ada lain-lain. Dekat Itali kita ada Ferrari contohnya, Volkswagen dekat Germany. Jadi industri otomotif ni, Mercedes, itu adalah industri utama dekat Eurozone. Jadi sekiranya US mengenakan tarif kepada ekspor daripada Europe ni, ini boleh menjejaskan lagi. Sebab pasaran US tu adalah pasaran besar untuk sektor otomotif. Jadi dua ekonomi yang kena benda ni. Dua ekonomi kalau dari sudut mata wang yang kita dagangkan, Euro dan juga Kanada Dollar. Ini yang sebabnya anda nampak Kanada Dollar dan Euro ni agak tertekan, terutamanya pada minggu lepas, dan pada minggu ni masih kita tengah tunggu apa cerita dia. Japanese yen memang 50% daripada ekspor Jepun tu adalah
dalam bentuk spare part dan juga kereta otomotif ya. Tetapi cerita dia sebelum ini kita ada dia yang tak dia perjanjian di antara Shinzo Abe dan juga Presiden Trump yang tidak include Jepun kepada cerita ni. Tetapi sekiranya Europe terkena dengan cerita yang hujung minggu ni, ini untuk gambaran besar ini boleh menekan kepada euro teruk lagi ekonomi dia memang tak cantik dah. Kalau ada cerita ni makin teruk. Itu dia. Jadi saya agak berhati-hati belum lagi untuk saya nak long euro, terutamanya ramai yang cari euro USD dia sampai jangan cari akal lah. Kalau anda trade harian, kalau saya trade harian, ini something yang anda kena fikirlah. Kalau anda trade harian, ini belum lagi untuk anda nak ni anda nak okey, kita tukar chart dia kepada candle. Okey. Ini belum ada, ini 1 hour. Belum ada lagi dibuat higher high. Tak payahlah cari akar-akar dia. Kalau nak, tunggu dia buat benda ni dulu. At least dia buat satu high, dia break out trend line ni. Barulah anda terfikir nak buat ni, nak cari long. Ini downtrend. Jangan lawan trend lah. Itu je. Biar dia ada dia buat higher high dulu. Dia break out at least level ini ke kan? At least level ini ke, ataupun saya selalu gunakan bahasa dealing range. Apa yang saya maksudkan dengan dealing range itu kat mana orang berniaga duit tu. Ini tempat dealing range dia. Ini anda nampak ini dealing range dia. Biar dia tembus dealing range ini dululah. Samalah. Dia break dahulu. Barulah anda tunggu apa price action yang berlaku bila dia test. Kan? Itu je. Jangan cari sini kita nampak janganlah. Ini downtrend. Ada yang lagi penyakit, dia pergi zoom out. Lepas tu dia cuba trade untuk intraday, tak kenalah. Ni lama masa dia. Ini tengah Januari. Ini dah tengah bulan 2. Jadi kenakanlah masa anda. Ramai yang duk ni at least sampai kat sini ke baru nampak something cerita. Ada yang intraday dia pergi tengok dekat daily chart, tak kenalah. Kalau anda swing lain cerita. Kalau anda swing anda akan nampak dia dekat lower bound ni. Dan anda akan tunggu sampai level support lah. Ini belum ada apa-apa. Ini tengah dunia. Buat benda yang masuk akal lah. Okey? Sekejap. Buat dia tak ada apa-apa. Kat sini tak ada. You are entering tengah dunia. Biar dia buat something dululah. Let price do something. Itu barulah price action, price doing something. Ada action dekat price. Kalau dia buat something, it's breaking a level, baru kita tengok. Jadi pada waktu ni daripada sudut sentimennya agak negatif untuk euro disebabkan oleh cerita US kemungkinan auto tarif. US punya auto tarif. Untuk minggu ni daripada sudut dekat pasarannya untuk euro, kita ada Eurogroup meeting hari ni. Eurogroup meeting. Okey. Lepas tu besok masih ada. Kita ada meeting menteri dia. Mana meeting menteri dia? Tak ada dekat economic finance minister meeting. Ni dia. Okey. Lain daripada tu untuk euro minggu ini industrial production. Ni saya gunakan untuk nak lihat business cycle industrial production. Lain daripada tu cerita besar Europe, Germany preliminary GDP dan flash GDP quarter on quarter. Ingat ini adalah bacaan yang
Dia ini adalah bacaan yang kedua. Jangan tengok flash, dia tak sama macam US. Ini adalah bacaan yang kedua dan biasanya bacaan kedua ni tidak mempunyai kesan banyak. Yang preliminary flash, itu baru banyak. Kalau flash GDP ni tak, itu biasanya keluar sama 0.2. Tidak mempunyai banyak kesan. Ini dia ingat dia 3 kali. Ni yang pertama adalah preliminary flash, bacaan kedua flash dan lepas tu revise. Dia lain, nama dia lain. Faham yang banyak impact yang bacaan pertama ni. Yang kedua ni tak. Jadi tak mempunyai kesan besar. Lain daripada tu untuk euro tak ada banyak yang saya nampak. Italian trade balance, Itali orang nampak dia tengah ekonomi dia slow down. Besok sebenarnya ini ekonomi finance meeting ini mungkin mempunyai kesan banyak kepada pergerakan euro besok. Untuk hari ini not really tapi ini yang akan punya pesan. Kalau dia orang set something kepada Itali tu sebab Itali dia belum diluluskan lagi. Belum settle lagi cerita belanjawan dia. Belum settle lagi. Kita ada IMF, kita ada Eurogroup, kita ada Instat sendiri yang menyatakan bahawa ekonomi Itali akan merudum jauh pada tahun ini. Jadi kita nak tengok data-data Itali. Biasanya kita nampak data dia tak punya kesan banyak, tapi sebab orang tengah menumpukan cerita dia. Jadi untuk minggu ni saya agak bearish lah sebenarnya kepada euro. Kalau dia naik, saya nak cari dia untuk short. Itu yang saya cari untuk euro. Okey, itu untuk euro. JPY, pasaran Japan tutup hari ini sebab itulah kita nampak liquidity amat kurang. Itu yang chef melonjak pagi tadi, jatuh pagi tadi dengan banyak. Japan cuti hari ini, besok dia akan start balik. China market buka. China laporan bahawa ada kemungkinan US Presiden dan juga Xi Jinping berjumpa menyebabkan sentimen pasaran agak positif dan itu menekan kepada pergerakan JPY untuk semasa. Kita nampak kelemahan untuk JPY, maksudnya pair dia sedang menaik, terutamanya AUD JPY dan juga NZD JPY ni yang paling besar pergerakan dia pada hari ini. Perhatikan pergerakan untuk euro JPY ni, saya tengah cari price action untuk nak kemungkinan euro tu jatuh. Itu something yang saya sedang cari. Euro JPY itu something yang saya tengah consider pada waktu ni. Euro JPY daripada sudut risk reward dia lah. Ni something yang saya tengah tunggu price action. Ini pun sama. Cerita dia, saya tengah cari sekiranya dia ada buat satu higher high ni. Ni kat weekly kejap. Ni yang saya sedang cari lah. Sekiranya dia break out, sekiranya dia reject daripada sini. So dia tengah test dia punya trend. Dia punya trend line. Ni yang saya sedang tunggulah. Okay. Dan sekiranya dia reject, ni something peluang yang saya nampak lah. Okay. Untuk euro. Sekiranya dia terus ke atas, saya tak masuk. Itu saja. Itu saja. Something yang saya sedang cari lah. Sebab dia tengah masuk balik kepada dealing range dia. Iaitu dealing range dia dekat kawasan sini. Ni yang saya sedang cari lah. Kita ada confluence untuk nak cari peluang lah. Euro JPY ni something yang saya sedang consider untuk intraday lah. Sekiranya dia terus ada kelemahan kat sini dan saya cari untuk nak masuk dia. Ni something yang saya tengah consider lah. Kita ada technical yang kena, lepas tu sentiment pun agak kena lah. Cuma JPY tu agak lemah. Tapi mungkin turn around waktu euro ni, waktu Europe. Sebab kita ada cerita dekat China tadi cantik. Dekat European, masuk waktu Europe ni dia tak cantik. Sebab tu saya tak cari dia dengan AJ dengan NJ. Sebabnya dekat Asia cantik. Faham? Cerita China okey. Cerita Europe yang tak okey. Boleh? Faham
Cerita Europe yang tak okey. Kanada JPY, antaranya. Kanada JPY, Euro JPY, GBP saya tak masuk. Dia terlalu volatile untuk saya. Tapi AUD JPY saya tak masuk, NZD JPY saya tak masuk. Kenapa? China okey. Dealing range ni macam ni. Kita ni berniaga duit, Govan. Bila kita berniaga duit, okey, saya bagi contoh. Kalau saya tanya kepada anda, berapa harga ikan kembung yang biasa anda tengok? Apa yang anda tahu harga? Tak payah ikan kembung lah. Kita ambil sayur kangkung. Sayur kangkung. Berapa agak-agak biasa anda tengok harga sayur kangkung sekarang? Berapa? RM3? Mungkin seikat RM3. RM3, RM2, RM3. Between tu, RM2.50. RM1 seikat. Okey. RM1 sampai tak pergi pasar. Susah betul lah tanya. Okey, apa benda yang anda tahu harga lah? Okey, apa? Tisu. Tisu satu kotak. Biasa. Berapa? Susah betul korang. Lollipop. Okey. Ambil benda. Susah betul lah tanya. Orang tak pergi pasar, pergi tanya benda pasar apa. Kita ambil laptop lah. Kita ambil laptop. Harga laptop, contohnya kita laptop terlalu ni biasa sangat, yang tak naik, tak turun. Apa? Pen lah. Pen. Okey, pen ni biasa. Kita tengok harga dia. Harga nasi campur 2 lauk. Okey. Thank you. Harga nasi campur 2 lauk. Ayam dengan sayur lah. Kita ambil ayam dengan sayur. Govan. Biasa berapa? It will be between 5 to 7 ringgit depending on location. Betul? Tetapi ada masa dia naik harga. Contohnya kalau musim tengkujuh ke, harga sayur naik. Contohnya musim hujan ke, kan? Ataupun ayam banyak kena sakit ke. Jadi kita akan ada bekalan ayam naik harga. Jadi yang dimaksudkan dengan dealing range ni adalah kat mana kita nampak orang deal duit tu. Orang deal duit tu. Itu dalam erti kata lain, kalau anda ni, itu adalah kepada kat mana orang banyak. Ini sideway, tempat sideway tu lah. Tempat sideway. Jadi dia dah lepas sideway ni, next dealing range dekat sini. Ini yang support resistance. Saya tak tengok dia sebagai line. Saya tengok dia kepada range. Jadi dia tengah test dekat range ini. Sekiranya dia ni, maksudnya buyer is in the market. Then you will have higher range. Next range adalah kat sini. Ini next range. Faham? Saya takkan masuk tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni I'm not interested. Kita ada sekali cuba, saya tak akan masuk macam tu. Saya akan cari dalam price ni, saya cari price action dalam ni. Boleh? Itu dealing range. Kita berniaga duit. You go to different money changer, there will be different deal range, bid ask range. Yang kita nampak dekat broker adalah the best bid, the best ask price. Let me give you an example. Ini dealing range. Kita ambil Euro USD lah. Anda nampak? Tengok ni. Tengok ni. Ini adalah time and sales. Anda akan nampak harga lain-lain ni. 1-3 lain-lain ni. Harga lain-lain. Ini dealing range. Macam kita lah pergi mall ni, kita pergi tukar duit. Lain harga. Kita pergi ni. Lain harga. Jadi, yang kita nampak dekat broker ni adalah harga yang terbaik dalam pasaran. Tapi ada tempat jual Euro USD lagi rendah, ada tempat jual yang lagi tinggi. Jadi market akan pergi equilibrium benda ni. Itu yang bergerakkan market. Itu yang kita nampak tick naik, tick turun, tick naik, tick turun. Dan apa yang anda nampak dekat chart, apa yang anda nampak dekat ni adalah the best bid and the best ask. Itu dia. Jadi dia tak ada satu harga lah. Dia tak, dalam trading actually there's no one price. Okay, Japan.
I won't be surprised sekiranya dia pair dia mula mengukuh pada waktu Europe ni, tapi not against AUD and NZD, terutamanya against against Euro. Itu yang saya sedang cari. Sekiranya ada peluang lah kepada Euro. Ni pada malam nanti lah. Ingat pasaran Jepun tutup hari ni, orang cuti. GBP sama juga didagangkan bercampur-campur. Kita ada pada minggu ini sekali lagi kita akan ada Theresa May pada hari apa? Pada hari 14 hari bulan. 14 hari bulan ni banyak benda. Hari Khamis ada banyak benda. Kita ada US China. Kita ada kita ada Brexit punya debate dekat parlimen. Valentine's Day. Valentine's Day. 14. Dah tua-tua ni tak ingat Valentine's Day. Okey. 14 hari bulan ni kita akan ada sekali lagi dia akan datang proposal mengenai apa yang nak dibawa kepada European Union lah. Jadi kita akan masih ada volatility ni. Kita ada Theresa May yang cuba yang berada di Brussels cuba untuk dapatkan persetujuan dengan European leaders. Tak dapat apa-apa, dia dah balik ke London dan berjumpa dengan ketua-ketua parti pembangkang dan juga ahli parti dia sendiri. Jadi kita akan masih ada volatility kat sini. Hari ini kita akan ada data GDP. Jadi berdasarkan data berdasarkan PMI menunjukkan, ingat GDP data dia pada hari ini adalah data untuk bulan 12. Kalau kita lihat PMI untuk bulan 12, terutamanya services PMI dia ini cara anda nak lihat dia lah. Sekejap, mana saya punya ni? Sekejap saya buka dia punya ni. Individual currency, GBP. Okey, terutamanya services PMI dia yang pada bulan 12. Bulan 12. Okey. Ini keadaan dia pada bulan 12. Menunjukkan, ingat UK ekonomi banyak kepada servis sektor. Adalah antara yang paling perlahan dalam tumbuh dengan perlahan lah ekonomi dia. Jadi dia menunjukkan bahawa tak berapa cantik. Ekonomi dia tak cantik. Sebelum ni kita ada bacaan yang ini dia. UK punya ini bacaan sebelum ni. Ingat yang hari ni bulan 12 punya data. Sebelum ni naik daripada 0.1, 0.2. Saya tak terkejut sekiranya yang hari ni dia kekal ataupun lebih ke bawah. Jangkaan pasaran adalah untuk dia menunjukkan bacaan yang lebih tinggi yang lebih rendah 0.0. Jadi untuk quarter on quarter 0.3 sesuailah dengan nombor ni. Sesuai dengan nombor yang kita ada iaitu 0.3. 2 bulan tu ini dia. Mana pergi saya punya ni. Nampak 0.1 campur 0.2, 0.3 lah untuk quarter on quarter. Dan 0.3 tu adalah berbanding dengan bulan sebelumnya 0.6. Ini adalah menurun. Nampak? Annual ni juga akan menurun. Nampak? Jadi 0.6 untuk quarter and quarter sebelum ni kita jangkakan akan menurun ke 0.3, 0.1 campur 0.2 dan untuk Disember dijangka 0.0. 0.1 campur 0.2, 0.3 lah. Sama seperti jangkaan pasaran. Ni dia. 0.3. Okay, 0.3 tu dah okey. Ni. Yang kita nak tengok ini, kalau dia pergi negatif 0.1, ini akan jadi negatif ini akan jadi 0.2. Faham tak cara baca dia? Faham kan? Ini 0. Boleh Ni 0.3 tu dah dalam tangan dah. Ni 0.1 campur 0.2, 0.3 lah kan.
Ini kalau hari ini dijangka 0.0. Sebab tu quarter on quarter dijangka 0.3 tadi. Faham itu Itu boleh faham kalau dia keluar negatif 0.1 hari ini akan jadi 0.2. Itu adalah amat tak cantik. Sebab dia lemah lebih jauh. Itu dia. Okey, itu boleh Okey. Dan itu akan menekan GDP sekiranya itu berlaku pada hari ini. Dan berdasarkan apa yang kita nampak dekat ni pun tak cantik Tak berapa cantik. All sector tinggi sikit untuk untuk bulan 12 all sector termasuklah maksudnya services, construction dan manufacturing, tetapi untuk untuk services ni naik sikit 51.2 banding dengan sebelum 50.4. Not bad. Jangkaan pasaran adalah 0.0. I won't be surprised kalau dia lebih rendah. Sekiranya itu berlaku, GBP akan melemah. Sehinggalah untuk hari ini lah. Jadi itu yang nampak untuk UK ni. Faham cara baca dia 0.1 campur 0.2, 0.3. Hari ini keluar 0.3 lah dia punya quarter and quarter. Campur dua. Okey, untuk Australia dollar adalah kukuh hari ini. China okey. Ada kemungkinan Trump dan Xi Jinping berjumpa. Kita ada Vice Premier Liu He yang akan ikut meeting pada hari Khamis ni. Nampaknya itu dia orang cuba untuk settlekanlah US China. Itu yang Australia dollar ni okey. Kita tengok pasaran saham dekat China ditutup agak okey. Tempat-tempat lain tak berapa cantik, tapi China ni cantik. Nampak? Tempat-tempat lain bukan apa, US cuti, Japan cuti. Tu dia. Tapi China punya market anda nampak Hang Seng dekat Hong Kong, Shanghai adalah positif. Even Shanghai 1.29 lebih tinggi pada hari ini. Market baru buka lah. Okey, jadi pasaran yang agak cantik pada waktu ini untuk China. Jadi yang macam tu, ini anda jangan pergi cari short, belum. Kita ada US punya yield yang rendah. Ni nampak US punya yield bawah daripada 2.69. Ni adalah dia punya terbitan hari tu jadi yang macam ni saya tak akan pergi cari. Contohnya untuk short AUD USD taklah. Tak bukan masa dia. Dan satu lagi kalau nak short AUD USD anda bawah 0.71 ni yang kita tandakan pada minggu lepas kan. Kalau nak short saya short daripada sini. Saya tak short daripada sini ni tak berapa cantik lah masa ni. 0.71 level tu. Risk reward tak cantik. Kalau nak short saya short daripada sini. Kalau nak short lah level ni saya tak buat apa-apa 0.71 ni. Risk reward. Okey. Jadi Australia dollar, cerita China okey. Cerita Europe yang tak okey faham kan? Euro AUD tu. Faham? Tak faham? Euro AUD dua kali dah sebut ni. Okey. Kanada dollar pun sama, agak tertekan. Cerita pasal auto tarif tadi sama dengan Europe sebabnya bukan apa, kilang-kilang yang buat kereta US ni banyak dekat Kanada. Jadi kalau US kenakan tarif, Kanada pun kena. Itu yang dia sedikit tekan pada waktu Asia tadi Jadi waktu Europe ni dia tak ada. Dia kepada kelemahan pair dia. Bukan dia, malam nanti anda tengok movement dia. Kanada ni. Okey. Dan chef kita nampak Europe mula melemah. Kita ada data CPI dia nanti untuk chef ni kita nak tengok. Ekonomi dia tak cantik. Itu je. Switzerland punya ekonomi makin lama makin teruk sentimen pada waktu ni belum. Kita tunggu pada London Open pada pukul 4 nanti baru anda tengok gambaran jelas kepada pergerakan chef ni. Dan New Zealand yield US jatuh, kita ada cerita China yang okey,
itu yang menyokong kepada pergerakan New Zealand dollar ni. RBNZ hari Rabu ni, jangkaan pasaran adalah kepada kemungkinan untuk sama ada RBNZ push dia punya hike daripada September 2020 ke satu jangka masa yang lebih akan datang. Jadi kalau nak trade New Zealand dollar, belum masanya untuk anda nak swing. Trade dia kepada harian, nak swing lepas hari Rabu ni. Lepas hari Rabu ni, biar dia break out dulu ke mana arah dia, barulah anda tengok price action dan trade dia. Boleh Okey, saya ulang sekali lagi, untuk pergerakan USD semasa agak bercampur, lemah sikit ke arah Europe Open ni. Kita nak tengok kepada London Open nanti apa cerita. Ingat, Jepun cuti Euro agak bercampur-campur. Japanese yen jaga-jaga dengan dia punya perubahan trend. Sekiranya itu berlaku, US auto tarif kepada euro dan juga kepada Canada dollar. GBP cerita Brexit, GDP dijangka akan menurun 0.0 banding 0.2 bulan sebelum ini. Kalau dia miss, itu adalah something amat negatif kepada GBP. Australia dollar mengukuh pada waktu ni. China okey, kita nampak pasaran China dibuka hari ini lebih positif. Canada dollar pun kita tunggu malam nanti, ikut webinar malam nanti pukul 9. Chef tak ke mana, lebih lemah ke arah open market sekarang ni. Dan New Zealand dollar adalah mata wang yang paling kukuh pada semasa. Okey, ada soalan? Try buat yang ni lah. Bila saya buat analisa macam ni, anda letakkanlah buat anda punya ni buat anda punya buat yang macam ni lah. Sekejap. Mana pergi screen, mana dia keluar. Sekejap buat yang macam ni. Apa yang anda nak long? Long contohnya New Zealand dollar, Australia dollar, dan apa yang anda nak short, untuk semasa. Saya nampak kemungkinan untuk euro ni dan untuk untuk GBP selepas GDP. Sekiranya GDP dia miss sekiranya miss. Lepas tu ni masih di remain neutral. Ini untuk intraday buat macam ni lah. JPY lemah semasa, tetapi sekiranya kita ada euro yang orang shorting pada waktu ni, nanti anda akan tengok balik kepada pair euro JPY. Kita tengok kepada London punya reaksi. Dan USD agak neutral pada semasa. Chef ni dia adalah agak neutral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi mata wang apa? Canada tunggu malam nanti. Itu dia. Boleh ini untuk intraday. Ini untuk sekarang. Jadi ini kita tunggu nanti. Apa reaksi London. Ini pula selepas GDP. Itu je. Ramai orang kata tak faham apa saya sebut. Macam-macam sebut dalam tu. Ini untuk intraday. Untuk weekly ada yang saya letak dalam ni. Itu gambaran besar. Belakang ni ada. Satu-satu currency ni. Apa bullish, apa bearish, semua tulis dalam tu. Ini gambaran besar. Ini gambaran besar. Berdasarkan keadaan semasa. Okey? Kalau tak ada soalan, kita break dahulu. Dan kita sambung dalam tempoh 5 minit. Okey, kita break dahulu dan kita sambung dalam tempoh 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Kita mula balik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Boleh? Okey. Jadi kita ada US China dah mula berunding balik. Sebelum ni kita ada wakil China pergi ke US. Kali ini wakil US pula pergi ke China. Dan antara yang disebut adalah kemungkinan untuk Presiden Trump dan juga Premier untuk China Xi Jinping berjumpa pada bulan depan. Itu secara informal lah yang diorang sebut. Cerita dia sebelum ni makin bimbang sebab Trump tak sempat nak jumpa dengan Xi Jinping sebelum tarikh akhir dia orang punya gencatan tarif ni iaitu 1 Mac. Jadi dah nampaknya kedua-dua pihak cubalah untuk menyelesaikan masalah dagang dia orang, dan kalau boleh dia orang nak dua pemimpin tertinggi dia orang ni berjumpa. Itu yang menyebabkan sentimen market agak positif pada waktu ni. Ingat, kita masih ada lagi pasal tarif kereta pula, otomotif yang akan dikeluarkan, dipertimbangkan. Report dia oleh US Commerce Department. Report dia akan dihantar kepada Presiden Trump 17 hari bulan ni, hujung bulan ni. Jadi itu yang menekan sedikit kepada sentimen euro dan sentimen Kanada untuk semasa, Kanada dolar. Jadi untuk USD didagangkan agak bercampur-campur pada semasa, euro pada semasa sama juga, lebih agak bercampur-campur. Untuk JPY pasaran tutup pagi tadi lemah. Dia adalah mata wang yang paling lemah pada semasa. Dan saya nak lihat sekiranya terdapat perubahan trend pada waktu London Open nanti, terutamanya kepada Euro JPY dan juga Kanada Dollar JPY. Untuk AUD, NZD not really sebab China okey. Belum lagi lah, kecuali ada cerita tak cantik daripada China lah. Waktu ni sentimen dia tak kena. Yang kena adalah kepada euro ni. Sekiranya terdapat apa-apa cerita kat eurozone, itu boleh menyebabkan euro JPY ni tak cantik. GBP of course, kita ada GDP data dia dijangka menunjukkan stagnan punya ekonomi pada bulan 12, 0.0% untuk month on month, quarter on quarter 0.3, lebih rendah daripada kuartal ketiga 0.6. Dan kita lihat nantilah, sekiranya dia miss ke bawah negatif 0.1, kita akan ada pergerakan besar untuk GBP ni. Itu akan menyebabkan dia miss sikit dia akan jatuh banyak. Kalau dia keluar sama 0.0, dia tetap lemah. Bukan apa. Itu menunjukkan ekonomi dia tak naik pada bulan 12. Tak ada pertumbuhan ekonomi pada bulan 12. Okey. Australia dollar disokong disebabkan sentimen US China pagi tadi bersama dengan New Zealand dollar pada waktu ini. Sebabnya kemungkinan untuk Trump dan juga Xi Jinping berjumpa. Kanada dollar agak tak ke mana. Chef lemah pada waktu ni. Kita ada preview dia pagi tadi. Chef lemah pada waktu ni. Europe jatuh, chef pun Switzerland ekonomi lemah, dan itu boleh menyebabkan biarpun kita ada sebenarnya market belum lagi pergi, kalau anda nak sebut safe haven, belum. Ini bukan masa dia. Nak kata negatif terus nak pergi long chef, tak. Tengok ini, ingat chef JPY ni. Tengok pergerakan chef JPY ni. Tu yang saya cakap tadi, euro tadi saya tunggu dulu. Chef JPY ni pergi jatuh bawah ni, barulah saya masuk untuk euro JPY untuk short dan lain-lain. Lain tak. Waktu ni dia positif. Chef JPY ni. Ini anda punya indikator lah untuk nak tengok kewangan currency punya sentiment lah. Jangan tengok sahamnya. Tengok chef JPY tu. Jangan tengok ini je. Ini memang merah. Nampak China punya market ni okey.
Shanghai ditutup lebih tinggi. Tapi jangan tengok Nikkei tutup hari ni orang cuti. Futures dia menunjukkan bacaan yang lebih tinggi daripada tutup hari Jumaat tu. Okay. Stock menunjukkan bahawa bacaan lebih tinggi, lebih positif. DAX juga menunjukkan yang lebih tinggi. Jadi belum. Kalau saya nak short Euro JPY tadi, belum. Sentimen tak berapa kena. Kemungkinan dia naik lagi. Belum lagi. Okay. Tapi saya tengok daripada sudut price action, ada. Saya tunggu dululah. Itu yang saya tunggu. Boleh Boleh? Okey. Jadi ini yang saya tunggu dulu. Saya tak cari pucuk akar, tunggu price action, ada cerita baru masuk. Tak ada cerita, tak ada masuk. Kang masuk tak jadi apa. Habis kena stop loss tu je. Stop loss pun tak apalah, itu sistem je. Masalah sistem tak ada stop loss yang payah. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ni? Gold belum ada arah. Ingat Jumaat ni kalau government shutdown tu gold akan naik balik. Belum. Waktu ni masih sentimen agak positif. US punya yield tu rendah. Sekiranya US yield ni terus rendah malam nanti. Sekiranya ini terus tertekan. Ini terus menurun malam nanti, bukan sekarang. Pukul 10:30 anda nampak ini masih tak menaik, dia tak berjaya buat ini, dia tak break, dia sideways dan terus ke bawah, anda akan nampak gold menaik sekiranya ini berlaku. Okay, dan dia dalam leading range sekarang ni. Saya jangkakan dia akan dalam waktu ni dia akan dalam kawasan ni lah. Sekiranya dia terus break, kalau dia break ke atas, gold akan masih lemah. Ini basically, gold tu tak ada interest rate. Yield naik, interest tu menaik. Faham? Itu menyebabkan tarikan kepada gold tu tak ada. Jadi kalau anda intraday gold, anda tengok ini. Ini penting. Sekiranya ini menaik, gold akan turun. Ini terus turun, gold menaik pula. Boleh tu benda-benda yang anda tengoklah. Okey? Ada apa-apa soalan? Senyap semua. Tak ada okey. Kalau tak ada, kita masuk kepada topik kita pada petang ini, pengurusan dan dagangan pertembungan di antara emosi dan juga kawalan. Kita ni manusia. Kita tak ada lembu kat sini. Tak ada ayam. Tak ada. Kita ni manusia. Trading ni benda yang melibatkan duit. Bohonglah kata kalau trading tu tak ada emosi. Macam mana pun anda trade, dia akan ada emosi. Sebab ini sifat kita sebagai manusia. Satu makhluk yang beremosi. Masalahnya, trading dan emosi tu, kalau kita campurkan, itu payah. Itu yang menggagalkan kita. Yang ramai kita ni, ada siapa-siapa lagi tak kat sini yang tak tahu nak buy, nak sell? Tak ada kan? Semua ada teknik. Semua dah ada cara untuk nak masuk market. Kamil master. Kalau nak belajar, boleh contact Kamil. Ahmad Kamil Najhan nama dia. Alamak. Dia macam ni lah. Bukannya bagi nama penuh. Ada. Nombor IC dia pun ada ni. Kejap. Tu berapa nombor IC kau ni? Kau pakai MyCard. MyCard ke MyKit kau pakai ni? Okey. Tak adalah. Kalau hijau. Okey. Cerita dia, trading ni semua. Kalau ada 10 trader, dia ada 10 teknik. 10 teknik berlainan. Biarpun kadang-kadang asas dia sama, tapi dia ada cara dia, pemahaman sendiri dan pelbagai lagi. Cerita dia bukan pasal itu. Cerita dia, kita trading ni, anda nak bimbang segala lekuk, segala semua candle naik turun, macam chef pagi tadi. Siapa sangka kan dia nak
U-Chef tu nak lonjak ke atas macam tu, Eurochef lonjak ke atas, lepas tu bertaubat balik ke bawah. Tak ada siapa-siapa yang boleh tahu apa yang bakal berlaku macam tu. Bank ke, retail trader macam kita ke, tak ada. Cerita dia, kita nak ikut teknik tu, sepatutnya itu yang kita buat lah. Masalahnya, nak ikut dia. Kita ni satu makhluk yang mempunyai perasaan. Trading dan emosi, kalau campur, kita nak ikut kita punya trading plan kita sendiri pun payah. Sebab apa? Okey, ni. Dalam otak kita ni, ada dua kacang. Dua macam almond lah. Kalau almond tu tak tahu, beli coklat yang macam coklat dalam tu. Ada dua, nama dia amigdala. Dalam otak kita ni ada dua. Dia macam kacang rupa dia. Ini adalah satu old part of the limbic system. Kita punya otak ni lah. Yang bertanggungjawab kepada proses kita punya memori. Kita punya medulla oblongata. Medulla oblongata tu yang ini, yang besar sikit. Ini medulla oblongata. Aku pun dah tak ingat. Ini tahun berapa belajar. Dulu ambil psikologi, tapi nak ingat dia payah. Grey matter, white matter, medulla oblongata, macam-macam ada nama dia. Darjah 6, darjah 6. Saya ambil degree dia, tapi tu tahun 90 berapa dahulu. Cerita dia yang masih ingat lah. Nasib baik ambil benda tu sebenarnya. Sebab apa yang saya ambil tu, itu yang saya praktikkan dalam trading saya. Berguna rupanya belajar benda tu dulu. Cerita dia, inilah yang dalam otak kita ni, yang proses kita punya memory, kita punya decision making dan respons emosi kita. Apa-apa yang anda menyebabkan anda marah, menyebabkan kita buat satu-satu keputusan. Inilah tempat dia. Cerita dia, manusia ni, kita ada satu naluri, dia panggil sebagai fight or flight. Kalau anda dapati, anda tengah hold losses tu. Anda hold loss, anda nak kena stop loss, anda duk larikan stop loss anda dan lama-lama loss, tiba-tiba dia profit 2 pip, anda pergi tutup, anda manusia biasa. Anda manusia biasa. Don't worry. Anda orang biasa. Sekiranya anda dapati bila loss, anda proses, anda fikir balik, ini aku cut. Bila profit, anda tahan, dia tak tengok chart tepat, tengok balik, tengok chart depan, okey. Anda manusia luar biasa. Itu dia. Ini untuk jadi trader, anda kena luar biasa masalahnya. Itu dia. Sebab dalam diri kita ni ada perasaan takut nak gagal. Itu biasa. Siapa yang tak takut nak gagal? Semua orang tak nak gagal. Masalahnya dalam trading, anda kena terima ada masanya kita gagal. Kita punya analisa tu salah. Bila salah, nak terima dia, buang ego kita. Salah. Jangan pergi lawan market. Bila kita tengah profit, jangan takut. Biarkan dia dan kita cuma ikut proses. Itu something yang payah nak ikut. Sebabnya kita takut. Kita tengah untung-untung, tiba-tiba takut dia nak reverse balik. Kalau anda tak ada perasaan yang ini, anda adalah seorang manusia yang luar biasa. Bukan apa. Ini normal bagi seorang manusia. Masalahnya trading, dia adalah satu yang luar biasa sebenarnya. Dia berlawan dengan naluri kita. Dan di sinilah, kalau anda dapati, anda trade, anda jenis, kalau nampak chart dia kena enter, itu akan menyebabkan secara jangka panjang, anda akan dapati akaun anda macam ni. Kadang-kadang jadi, cantik. Jadi. Kadang-kadang tak jadi, aduh, anda punya emosi hancus. Cerita dia, kalau anda dapati anda buat benda tu, takkan lama. Saya cakap betul. Takkan lama. Anda akan rasa penat secara
secara emosinya, dan duit pun habis. Bukan apa. Yang dah gain tadi, anda cantik sekali, 2 kali, 3 kali, 15 kali cantik. Sekali je tak cantik, akaun anda habis. Kalau anda dapati anda sedang mengalami benda tu, yang masalahnya itu tadi. Anda mengambil secara insting, secara naluri, instincting respon. Kita buka chat tengok, ni nak masuk ni. Kalau anda tunggu teknik anda, dia tak sampai lagi, dia naik, alamak, tak boleh, kena tekan. Itu adalah satu yang berdasarkan emosi. Kadang-kadang memang saya tak nafikan jadi, market cantik ikut. Masalahnya, banyak kali jadi, sekali tak jadi, akaun hancur. Kalau anda dapati anda sedang mengalami masalah tu, anda kena lihat balik kepada sistem anda. Anda kena ada satu structured punya benda yang anda buat. Bersistem. Anda akan buat keputusan berdasarkan rational decision. Something yang berdasarkan SOP, berdasarkan prestasi yang anda boleh tahu dan ada probability dia. Sebab kalau anda menggunakan secara instinktif, anda tak akan tahu anda punya real performance. Anda tengok kepada duit. Oh, ini tengah buat duit banyak. Kalau tanya balik macam mana kau trade, aku tengok macam ni dia break out. Tapi kita ada SOP tadi yang kita tak ikut. Dan anda nak ulang balik, anda tak akan, dia payah. Anda akan rasa was-was, ragu-ragu. Masa tengah untung tu lain lah. Anda akan confident tu over, tinggi sikit. Tapi the moment second entry, anda akan start tanya, betul tak ni. Anda nak ikut teknik, orang tanya apa actual performance kita, kita takkan tahu. Kita tengok kepada duit. Kalau daripada segi sistem, tak. Anda tengok, aku bulan lepas banyak, aku withdraw. Dia akan cerita pasal withdraw. Dia tak cerita pasal performance system. Trading ni adalah kita mengikut proses. Itu yang anda kena tanamkan dalam diri anda untuk dapatkan confident, untuk nak ikut disiplin kepada predefined action structure kita. Untuk kawal benda ni, kita kena sedar bila kita start trading ni, ramai kita ni stuck dalam nombor 1 dengan nombor 2 ni. Bagi mereka yang first trading, dia, sebab ini benda kemahiran. Memang ada orang yang ada kemahiran ni, cumanya perlu digilap, perlu dibentuk. Ramai kita, saya start kat sini, unconscious incompetence. Saya tak tahu. Saya ingat trade ni letak, kalau dia rugi, hold je, nanti dia naik. Kalau dia dalam satu market trending, kita masuk ikut, okey. Okey, lama-lama dia akan, tapi lama-lama sekali dia tak jadi, kita tak reti nak apa, kita akan bertanya, kenapa dia tak ikut teknik aku ni? Waktu tu kalau anda dah mula sedar itu, waktu tu anda akan sedar anda tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan. Anda akan lihat, oh, ada sifu, ada tuan, ada maha guru dalam trading ni. Tak ada. Let me tell you, tak ada. Tak ada maha guru. Yang ada adalah mereka yang sedar dia mempunyai kemahiran. Itu dia. Anda nak capai kat sini, anda kena sedar, trading tu bukan pasal duit. Dia pasal mengikut proses, mengikut macam orang main bola lah. Hebat mana pun dia, kalau dia tak pergi training, kalau mereka yang, saya main badminton, kau nak tahu. Saya pemain badminton. Lama dah tak pegang raket. Raket pun entah mana letaknya. Adalah raket tu. Kalau mereka yang setiap hari main, nak kata hebat, bolehlah pandai main lah. Cerita dia, kalau lawan dengan mereka yang ni, saya boleh mungkin 2-3 poin tu boleh. Lepas tu habis. Sebabnya saya dah lama tak bersukan, lama tak ada badminton. Siapa-siapa yang area Subang ni, area Arah Damansara ada badminton, bagi tahu. Jom. Yelah, Johor mana nak pergi. Okey. Dah lah mata tak nampak, nak main badminton. Okey. Okey. Conscious competence lah.
Nampak? Okey, nampak. Nanti kita smash, sama smash. Cerita dia, ni lah dia, conscious competence. Kita kena sedar yang kita trade tumpukan kepada kita punya proses. Bukannya kepada duit. Sebab kalau anda lihat kepada duit, anda akan dapati anda lari daripada teknik anda sendiri. Tengok benda ni, terutamanya bila anda tengah rugi banyak ataupun tengah untung banyak. Percayalah, anda hebat mana pun anda trade, anda akan dapati anda lari daripada teknik anda. Itu dia. Ya? Ini something yang anda kena fikirkan. Ya? Di sinilah kenapa dalam trading anda kena simpan journal lah. Simpan rekod trading anda. Rekod dia bukannya hanya kepada rekod untung rugi. Anda kena simpan rekod bila anda ada perasaan kepada entry anda. Anda trade, cantik-cantik anda buy, dia pergi jatuh. Dia tengah float. Had mana yang float tadi menyebabkan feeling anda, anda punya perasaan tu rasa tergugat. Ada, alamak, dah silap ni. Tuliskan dia. Ataupun anda untung, anda sebut je, letak tulis. Berapa dolar, berapa pip. Ya? Itu anda punya trigger punya zone. Anda punya size trading yang anda ada perasaan tu. Dan tengok berapa lama anda rasa macam tu. Kalau float, kalau anda swing lah, kalau anda intraday, mana boleh float sampai lebih daripada sehari kan? Itu sepatutnya lah. Jangan lawan tabi'i lah. Kalau loss tu satu hari, loss lah, tutup lah. Jangan nak besok dia akan naik. Tak ada. Besok trade baru. Jangan buat yang itulah. Bila loss dia hold, biru je tutup. Itu sakit. Lihat kepada predefined decision point dalam trading anda. Untuk nak kawal benda ni, anda kena ada objektif jelas lah dalam trading. Anda kena tahu performance system. Performance system anda berpandukan risiko yang diambil. Bukannya kepada peratusan duit yang dibuat. Selagi anda melihat kepada berapa peratus akaun anda naik, anda tengok kenaikan tu 400%. Kemungkinan loss 100%, tak payahlah. Ada kemungkinan akaun anda nak lebur, tak payahlah. Portfolio nak lebur, tak payahlah. Saya bukan cerita mengenai akaun, saya cerita mengenai portfolio. Kemungkinan anda hilang semua wang pelaburan anda. Saya tak nampak itu sebagai satu sistem yang sihat, cara trading yang sihat. Unless anda pergi letak $10, dia loss $10, tapi portfolio anda tak ada apa-apa lagi. Itu lain. Jadi objektif kena jelas lah. Setkan apa tujuan anda melabur, berapa lama, berapa anda risikokan dan apa yang anda tahu mengenai sistem anda. Dan bila kita bercakap mengenai sistem objektif, kita kena ada satu jumlah gain target yang jelas. Drawdown limit, berapa had kerugian yang jelas. Risk of ruin daripada pelaburan anda ke semua. Masalahnya ramai yang berfikir secara bulan ataupun secara trading account. Itu tak jadi. Sebabnya anda akan dapati jumlah modal anda tak akan pernah cukup. Saya bawa kaedah trading ni melalui pembinaan portfolio pelaburan. Bukannya kepada trading account punya depo. Kalau selagi anda melihat kaedah itu, anda cuba trade macam bank. Bank ni dia ada duit banyak. Kita ni tak ramai yang ada modal besar. Betul tak? Siapa kat sini sekali depo kebiasaannya, nampak perkataan yang diguna, sekali depo. Anda berniaga, anda tak dapat fikir kepada depo. Anda kena lihat kepada modal keseluruhan. Okey, cerita dia buat macam ni. Sekarang ni, yang anda try buat macam ni. Berapa perbelanjaan anda sebulan? Setahun. Try buat benda ni. Jangan kira dia untuk sebulan. Bila kita kira belanjawan kita secara bulanan, anda akan dapati belanja anda, duit anda tak pernah cukup. Betul tak? Lihat dia kepada tahunan. Boleh?
Berfikir cara besar ni. Jangan berfikir cara kecil. Bila anda berfikir cara kecil, anda akan dapati modal anda tak pernah cukup dan anda akan trade dengan perasaan tamak. Anda akan cuba 100 tu jadi $50 sebulan. Itu 50%. Kalau siapa-siapa boleh buat benda tu tiap-tiap bulan, ini saya tunjukkan dah. Ini bukti. Kalau yang ramai yang tak nampak benda ni, ni saya tunjukkan. Katalah anda ada 100. Anda trade tak payah banyak lah, 60 bulan. Maksudnya selama 5 tahun. 5 tahun. Siapa boleh buat benda ni? Saya pun nak letak modal kepada anda. Saya letak 100 je lah. Okey. Anda boleh buat 50%. Okey, kita compoundkan dia. Anda nak tahu tak berapa jumlah dia? Ni jumlah dia. Nampak ni, berapa? Ini berapa ni? Berapa ni? Ni tak tahulah berapa banyak. Cukup untuk nak beli apa entah. Kita beli US. Anda punya ni $100 tadi 5 tahun, 50% Pluto. Apa-apa planet lah. Anda nampak bulan, berapa harga bulan? Anda pergi Switzerland, beli Switzerland. Jangan cerita pasal Facebook. 3.6 trilion, entah berapa ni. Ini point, ada point ni. Farid. Ini ada point. Ini berapa dah? Ni point-point tak tahu berapa ni. Besar sangat dah 50% ni. Tak dapat nak kira. 30% aku banyak besar sangat. Beli XM tak ada benda. XM murah tak ada. Okey. Ni dia. Ini point-point ni. Berapa? Kita ambil yang masuk akal sikit lah. Okey. Betul lah tadi 3 point berapa trilion? 3.6 trilion. 1, 2, 3, 4. 3.6. Saya pun tak tahulah berapa jumlah dia kat situ. Besar sangat. Besar daripada Malaysia punya GDP . Gila kau. 100 je modal. Kalkulator ni pun dah rosak. Maunya tak. 50% sebulan. Tak habis makan. Yelah. Maunya tak. Tapi cerita kita kat luar, 50% tak ada apa-apa. Itulah dia. Ramai berfikiran tak kena. Masalahnya, ini tak masuk akal. Tak masuk akal kan? Dengan modal 100, anda nak beli bulan. Ni tak cukup beli bulan lah. Kita beli, entah apa-apalah kita nak beli. Banyak sangat, 3.6 ni. Itu dia. Tak payah lagi kalau ada modal 1,000. Kalau modal 1,000, gelak pun cara lain dah. Beli maruah. Rosak kau, Mel. Nampak ni? Jadi tolong start lihat benda yang masuk akal lah. Dah le, hai. Okey? Lihat dia kepada melabur. Okey. Macam mana nak buat itu? Okey. Ini yang saya akan bawa petang esok lah . Hari ini kita introduce dulu. Lihat belanjawan anda secara tahunan. Lepas tu anda tengok belanjawan anda. Lepas tu tengok berapa yang anda ada untuk setahun tu untuk belanja. Itu angka kebebasan kewangan anda. Berapa yang anda perlukan untuk capai angka kebebasan kewangan. Monthly ni belanja bulan dan seasonal ni belanja contoh raya, budak sekolah dan lain-lain. Campurkan dia dan start. Mula buat benda ni. Rekodkan perbelanjaan anda. Ada banyak apps dekat Android, dekat App Store, dekat Apple, dekat ni. Banyak yang free. Saya gunakan Moneyfy, MONEFY. Rekodkan setiap perbelanjaan anda. Buat dia 2-3 bulan, tengok lebih kurang belanja anda sebulan. Mana duit banyak pergi. Lepas tu rancangkan apa yang dapat dikurangkan. Barulah anda ada bajet. Okay? Dan tengok, kat mana defisit anda. Kalau anda katakan, anda cuba mencapai kebebasan kewangan, menerusi trading, itu salah. Kebebasan kewangan adalah menerusi benda tetap. Pendapatan tetap. Bukannya pendapatan aktif. Yang anda buat ni, trading ni, pendapatan aktif. Faham? Anda kena trade. Itu aktif. Anda kena bekerja. Itu aktif. Kita nak capai kebebasan kewangan adalah menerusi pasif.
Benda yang anda tidur, makan, bangun hujung tahun pun anda ada duit. Contohnya macam anda simpan fixed deposit, ada simpan amanah saham, ada simpan benda-benda yang mendatangkan dividen. Itu adalah passive income. Itu yang anda nak cari. Berapa jauh anda punya defisit sekarang? Ketahui kat mana anda berada pada setiap masa, pada setiap bulan, pada setiap kuartal, pada setiap tahun, anda punya defisit ni. Dan apa perancangan anda untuk nak ni. Sebab itulah kadang-kadang mereka yang dah nak pencen, dah nak bersara ni, dia bimbang. Sebabnya dia punya ni pencen, kalau EPF tu lagi pening kepala. Dia punya punca pendapatan tu akan menurun. Dia nak bersara, tak dapat nak bersara. Sebabnya tak cukup. Benda ni anda kena rancang sekarang. Kalau tak pernah merancang benda ni, tolong start buat dia. Tengok dia tahunan. Okey. Ini yang biasa orang buat. Income, gaji, lepas tu tolak belanja. Masalahnya bila anda buat yang ni untuk bulanan. Yang mereka ni 80% lah. Orang buat benda ni. Dan percayalah, mereka yang buat macam ni, dia akan bekerja untuk duit sampai dia pencen. Dia tak akan pernah cukup duit. Income, gaji, pendapatan, dia terus belanja. Sama juga bagi mereka yang trading. Ni ramai yang buat trading macam ni, full time trader kononnya. Bila ada je dia punya untung, dia pergi keluarkan untung dia dan dia belasah belanja. Itu salah. Itu bukan cara anda untuk anda nak jadi full time trader. Itu cara anda untuk jadi full time trader sebab tak ada kerja. Lepas tu, biar kasar sikit, biar terasa. Saya harap ada yang terasa. Kalau tak terasa, saya tak tahulah kalau yang full-time trader ni. Saya buat benda ni. Saya full-time trader. Cerita dia, bila anda pergi untung trade, anda pergi belanja yang tak cukup. Yang anda biasanya tak belanja. Joli, anda pergi makan yang perkataan yang orang suka guna, sama. Okey. Perkataan yang orang suka guna adalah self-reward. Masalahnya, anda tak cukup lagi anda punya passive income untuk anda nak self-reward. Nak self-reward boleh. Boleh. Tapi anda buat portfolio satu untuk anda bercuti dan bermewah. Gunakan duit market. Boleh. Bukannya duit modal asal. Faham? Masalahnya ramai yang belajar macam ni. Letak 1,000, trade, lepas tu jadi 1,000. Okey, memang dapat. Jadi biasa, itu biasa. Jadi 1,000, dia withdraw 1,000. 1,000 tu dia belasah. 1,000 dalam tu dia kata tak apa, itu duit untung. Dia pun belasah. Lepas tu yang dalam akaun tadi rugi, yang 1,000 asal tadi dia dah pergi joli, habis. Dah habis dah duit tu. Dia pergi makan, minum, dia pergi mana-mana lah hilang. Kalau macam Kamil ni, dia pergi macam-macam lah Kamil. Lepas tu habis duit tu. Lepas tu yang 1,000 dalam akaun tak apa, duit untung. Lepas tu MC. Entah, tak tahu Kamil. beli raket. Kita nak bersukan. Tak tahu. Yang tu tak tahu. Kita beli raket. Tak ada dah. Okey, cerita dia 1,000 tadi habis. 1,000 dalam akaun MC. 1,000 dalam akaun MC. Lepas tu cari modal untuk nak depo lagi. Mana ada untung? Self-reward bendanya macam tu. Itu bukan self-reward. Itu MC lepas withdraw. Tak ada beza. Jangan buat yang tu. Yang kedua, dia baik sikit. Ada income, sama trading ataupun kerja dan apa-apa, dia bagikan kepada dua. Ni okey sikit. Ini anda boleh bersara, bolehlah tapi tak selesa. Anda boleh bersara tapi tak selesa. Saving anda cukup, dan untuk anda bersara. Ini anda kumpul sampai satu jumlah saving. Cerita dia, kalau anda buat yang macam ni, ini bahasa kasar sikit saya guna, anda cuma tunggu nak meninggal dunia. Kalau anda umur panjang, ini habis. Nampak kat situ? Biar terasa, saya nak anda terasa. Kalau anda umur panjang,
Ni sila meninggal. Itu saya baca, bukan saya sebut. Okey. Kalau anda umur panjang, ni yang EPF apa semua ni. Habis. Anda kena perlukan ihsan daripada orang lain untuk hidup. Nak senang. Itu perjalanan biasa, ramai orang buat. Ini yang tak ramai orang buat. Okey. Anda cari untuk invest. Sebab itu anda perlu rancangkan dia untuk tahunan. Anda akan lihat trading ni, saya akan ceritakan besok petang, ikut webinar besok petang. Anda akan lihat trading ni sebagai pelaburan. Instead of anda cuba untuk trade dengan depo account, growkan account yang anda buat sekarang. Trust me, benda tu amat payah nak buat dan tak ramai orang berjaya buat. Habis-habis dia baru growkan account, cantik-cantik lebur. Cantik-cantik lebur. Anda akan melalui fasa tu sampailah anda fed up dengan trading. Lepas tu ada trading forex. Dia cuba trading saham, dia buat perangai dekat forex dia balik sama. Dia buat perangai dekat gold dia balik sama jadi. Mungkin waktu tu dia dah bijak sikit lah. Dia tengok kepada dividend trading. Dia pergi ke dollar cost averaging. Dia pergi cantik sikit lah. Dia tengok jangka panjang. Itu mungkin dah bijak sikit waktu tu. Tapi kalau perangai lama tu timbul balik, habis. Jadi besok kita akan tengok benda ni secara lebih mendalam. Saya akan masukkan slide-slide baru. Tak sama dengan slide sebelum ni. Jadi bagi siapa yang ikut webinar ni, anda akan boleh download dia dekat handout besok. Tak ikut webinar tak ada. Saya tak post kat grup. Anda boleh download slide tu besok. Jangan lupa ikut webinar besok petang esok. Okey. Ni Zul, invest pada anak hantar luar negeri belajar 4-5 tahun. Adakah itu investment? Itu satu bentuk investment. Tapi kalau anak tu lupakan kita, Terence, harap anak. Faham? Macam ni. Hairis. Ini semua korang ni jahat tu. Dia macam ni lah. Sebagai individu lah. Always think yourself as an individual first. Of course, when kita set kita punya financial target, you have, kalau bagi mereka yang berkeluarga, you have to include your family. But to me lah, the most important is jangan hidup berharap kepada orang. Itu dia. You never know, Terence, betul tak? Kalau dia jumpa Amoy mana ke, dia tinggal, dia lepas tu dia tak contact mak bapak, macam mana? Faham? Don't depend on other lah dalam hidup ni. Be self-sufficient. Then, itu satu bentuk investment. Saya tak nafikan. Kita, maaf sekejap. Kita sebagai parents mempunyai tanggungjawab. Okay? Your tanggungjawab adalah untuk besarkan kita punya anak tu supaya dia boleh jadi self-sufficient. Not just only through education formal. The most important to me adalah kepada agama. Yang kedua adalah kepada education formal. Yang ketiga adalah untuk dia jadi self-sufficient. Maksudnya dia tahu nak buat duit. Having a formal education doesn't guarantee you knowledge of actually making money. Nowadays dengan competition yang ada, dengan keadaan ekonomi yang ada, having a good education doesn't guarantee you a career. Tak guarantee anda kerja, betul tak? So, you guys have knowledge about financial. Nampak? Ini yang saya letakkan dalam saya punya program mentoring, tuan nak tahu. Ada benda dia yang dia orang tak sampai lagi nombor 20 ni. Benda-benda ni. Think about it. Anda sediakan your family ni kepada self-sufficiency supaya diorang pun tahu bagaimana nak buat duit.
Ini something yang anda kena fikirkan lah. Do convey lah, do sampaikan what you know. And what mistake not to be done. Itu yang saya cuba kongsikan kepada semua orang. Be self-sufficient lah. Fikirkan benda ni. Itu yes, itu satu pelaburan. Tetapi when kita melabur, kita tak boleh berharap kepada orang. You have to be self-reliant. Faham tak? Itu dia. Okay. Investment, 3 benda. Cash, fixed, variable. Dan bila kita bercakap mengenai investment ni, anda kena lihat kepada toleransi anda kepada risiko. Time frame anda, risk capital, net worth anda, income anda lah. Orang yang ada active income banyak, dia boleh ambil risiko tinggi. Dia tak ada active income yang banyak, dia tak boleh ambil risiko tinggi. Faktor umur, time frame tadi. Kalau anda dah berusia, start. Tapi tak boleh ambil risiko besar. Bagi siapa yang muda lagi, macam Kamil baru 21. Letaklah umur kau muda sikit, Kamil. Yes, betul Luban Andres. Invest in developing anak punya mindset. Itu dia, psikologi benda tu. Itu tanggungjawab kita. Okay. Benda-benda tu lah, itu amat penting. Okay, Kamil 17 tak cukup umur untuk buka akaun. Okay, cerita dia put a time frame lah. Lihat kepada diri anda. Sekiranya you anda nampak umur anda dah lanjut sikit, you can take risiko tinggi. You masalahnya forex ni risiko tinggi. Cerita dia anda cuba trade. Nampak tak, Bandres? Nampak? It's not about trading, it's about investing. Besok kita akan sentuh benda ni. Terence ikut webinar besok, petang besok. We are going to dive deeper about benda ni. Jadi kalau anda muda macam Kamil, 18 tahun, then anda nak ambil risiko tinggi. Sebab kalau gagal dan belum kahwin lagi, you can start over. Bagi siapa yang dah berkahwin ni, ini semua kena mengena dengan trading tau. Sebab dia kepada sebab ia bergantung kepada ni Bang Zul. Ambil aku kena panggil abang dengan abang. Oh, dia Awang Idris. Bukan abang Awang Idris. Bersamalah tu. Awang Idris. Nama penuh dia letak dalam ni, tak kenal pula. Okey, jadi fikirkan benda ni Fikirkan start. If you are trying to trade, berapa banyak duit dah habis tu. Fikirkan. Tomorrow kita akan tengok kepada kaedah kita melabur kepada trading instead of anda cuba trade macam bank. You can't function like a bank. Bank ada banyak resources, ada banyak staff, ada research department, ada quant department, ada trader, ada manager. They have complete untuk nak trade. Kita banyak disadvantage dia. Advantage kita adalah leverage, adalah kepada time kita untuk trade. Esok kita akan masuk benda tu Dan kita punya objektif yang boleh ubah. Dan experience kita kepada benda yang kita nak trade, bukan kepada customer nak. Itu kan bank. Dia ada benda-benda macam tu yang dia orang kena satisfy kan Trade kepada sistem anda. Tak tahu trade, ikut sistem anda sahaja. Mustahil nak trade market. Amat mustahil. Trade sistem anda. Sistem anda kata buy. Sistem anda kata sell. Contoh kita tengok sekali lagi. Apa yang kita nak tengok tadi? Euro JPY Saya tunggu kat sini. Dia dalam kawasan ni Kalau ada rejection dan dia break out ke bawah, saya masuk. Dia loss lah. Nak buat macam mana? Saya cuma ikut sistem saya. Sistem saya kata ini untuk saya, masa saya untuk buy. Untuk sell. Saya sell. Sistem saya kata ini masa saya untuk buy. Saya buy. Itu saja. Itu saja. Dan saya nampak dia tengah test satu lagi lah sebabnya saya nak sell. Tadi bukan apa. Nampak benda ni. Dia test rejection. Dia test satu level dan volume dia makin menurun. Saya ingat volume. Volume dia makin menurun. Ini test. Maksudnya buyer punya ni tak ramai.
Itu sebabnya saya berminat untuk nak sell. Boleh? Saya kepada ni. Ni je indikator yang penting untuk saya, volume. Ini dapat MT4, benda pertama buang volume. Aduh, sakit buang volume tu. Apa benda bunyi ni? Your mobile connect. Okay. Okay. Kepada sistem anda lah, trade your system lah ya. Membina trading strategi terdiri daripada 5 kaedah lah ya. Ini kepada time frame, pastikan trading tu tidak mengganggu hidup kita, komitmen kita, trading time anda, fikirkan ya, jangan cuba untuk scalp kalau anda tak ada masa. Jangan. Ramai yang kata saya scalp sebab nak trade sekejap sahaja, tak ada. Scalper tu duk tengok chart. Itu je. Kalau anda dapati anda duk tengok chart, hidup anda terganggu, driving pun tengok chart, bahaya tu. Fikirkan benda ni lah. Jangan bahayakan nyawa lah. Trading sampai bahayakan nyawa. Fokus kepada clear setup, fikirkan orang tersayang dan get centered. Jangan lari NFP sekejap lagi. Jangan. Get centered lah. Bangun tidur terus. Buka chart, tekan buy. Habis. Fikirkan masa intraday, anda akan luangkan lebih banyak masa. Swing, kurang sikit masa. Position, memang sekejap je anda tengok chart. Fikirkan trading method yang kena kepada anda, yang kena toleransi anda kepada risiko tadi. Kaedah dia, retracement ke breakout ke contrarian ke. Retracement dan breakout, dia kena kepada market yang trending. Contrarian ni kena kepada market yang sideways. Jangan cuba untuk cari satu teknik semua market boleh. Tak wujud. Memang macam-macam kita dengar. Orang cerita benda dah jadi. Next dia jadi apa, dia tak dapat nak bagi tahu. Itu je. Jadi kalau anda jenis yang tak suka kepada risiko, anda cari yang trending dan anda tunggu retracement. Anda jenis okey, boleh tahan loss, breakout. Kalau anda jenis yang memang, next kena tunggu jadi lagi. Bila nak entry cak. Contrarian kena cari market yang sideways lah. Bukan chart tak dapat nak kata sideways, tak dapat nak kata ni, jangan trade. Ini bagi saya adalah ini retracement teknik. Ini adalah market yang tengah downtrend. Saya ini lower low, nampak ni. Ini je. Mana? Kita lukis jauh sikit lah. Okey. Ini je. Ini tengah test macam ni. Jadi saya carilah. Kalau dia tak tembus daripada ini masih lower, masih downtrend bagi kita, itu je. Itu je. Jadi dia tak buat higher high. Kalau dia buat higher high, itu tak valid. Itu saja. Saya simple. Saya check simple. Bagi saya, risk reward penting. Risk kecil, reward besar. Itu je. Reward besar. Itu sebabnya saya berminat. Kalau tak, saya tak. Itu saja. Setup saya cari yang jelas lah. Cari yang jelas. Kalau dia salah lah. Itu je. Okay. Simple entry, complex exit. Yang penting cara exit. Bukan cara entry. Bagi saya lah. Itu yang penting bagi saya, risk reward. Itu dia. Lepas tu saya tengok expectancy system. Winning ratio dia tak cantik, tak kena dengan saya punya ni, saya tak masuk. Market type, trade, kaedah anda dalam market dia. Ingat, ada tak yang kita trade yang senang je. Tengok market type dia. Okay. Cari idea terbaik. Banyak kaedah. Cari yang anda faham. Kalau tanya saya teknik apa terbaik? Teknik anda sekarang. Yang anda gunakan sekarang. Yang anda faham. Itu teknik terbaik. Jangan cuba teknik orang lah. Bukan saya kata jangan belajar. Belajar, fahamkan. Tapi bila belajar dengan orang, bukannya nak ambil, nak jadi dia. Bila anda belajar dengan orang, anda tekankan bagaimana dia kawal emosi. Belajar tip-tip ini, bukannya belajar teknik dia. Anda boleh ambil teknik dia, boleh belajar teknik dia, tapi teknik bukan segala-galanya dalam sistem anda. Anda boleh pakai teknik dia. Tapi anda akan dapati performance anda tak sama. Sebab apa? Objektif tak sama, anda punya tolerance tak sama,
anda punya pemahaman mungkin tak sama. Jadi bila belajar dengan orang tu, bila belajar teknik tu, bila belajar something tu, bukan belajar nak jadi orang tu. Anda tengok apa objektif dia, apa dia punya kaedah mengawal emosi. Itu lagi penting daripada anda macam ni buy, sell. Macam ni sell. TP secukup rasa itu tak, sebabnya itu tak kena. Cari siapa diri anda, masa anda untuk trade, apa primary time frame anda, trade management anda buat dekat primary time frame. Trading method, bagaimana apa anda punya toleransi kepada risiko, retracement, contrarian dan breakout tadi. Fundamental atau technical. Seorang yang melihat kepada makro akan melihat kepada fundamental view. Seorang yang technical dia akan lihat kepada price action. Seorang yang menggunakan kedua-dua, dia cerita dia tak ada betul, tak ada salah lah. Tujuan memahami fundamental adalah untuk keyakinan. Kita tahu sebab di sebalik pergerakan. Tujuan memahami teknikal bukan nak entry. Nak urus. Itu dia. Masalahnya melihat teknikal nak entry. Buang benda tu. Ini entry. Tempat dia, oi. Kau buy betul-betul dekat pucuk. Itu selalu jadi kan. Dah naik, breakout. Breakout saja. Dia breakout atas multi high. Mana dia naik? Payah dia nak naik. Fikirkan benda ni. Jadi dia kepada trade management. Disiplin. Dan dia tak ada satu lagi hebat daripada satu lagi. Tak ada. Kalau anda faham teknikal, pakaikan teknikal. Anda faham fundamental, pakai. Tak faham, jangan pakai. Jangan pakai benda yang tak faham dalam trading. Mechanical atau discretionary. Ada yang kata, pakai robot tak apa. Masa ni kaya lah. Nanti dia miskin lah. Nanti MC. Macam ni lah. Trading, anda pakai robot ke manual trade ke, macam lah manual trade tu tak MC. Sama je cerita dia. Bagaimanapun anda trade, ini bapa kepada sistem trading. Dia kepada pertimbangan anda. Anda kena mengawal anda punya kos, anda punya risiko. Jangan biarkan robot tu buat semua decision kepada anda. EA, anda kena mengurus expectancy system. Kena ingat yang tu. Kalau ada seorang yang rule based manual trade, anda mengikut satu sistem yang jelas. Sama juga. Tak kisah EA ke apa. Semua trading ni semua bagus. Yang tak bagusnya kita ni tak kawal risiko, tak ikut disiplin, itu saja. Objektif sistem kena jelas. Segala-galanya punya sistem anda kena jelas. Daripada sudut gain dia, return objektif kena jelas. Tahu berapa yang anda nak untuk seminggu, sebulan, setahun, berapa. Jangan sudah-sudahlah buat yang benda yang ni tadi. Ni tadi. Dah lah 50% sebulan. Mana ya? Dah boleh beli, anda punya account tadi 1,000, sama macam tu, tak payah kerja. Semua trade je 50%. Dah sama GDP Malaysia. Itu je. Fikirkan benda ni setahun. Dah lah. Faham? Ini 50% sebulan. Kalah GDP Malaysia ni 1,000 je modal. Pelik. Gila ni. Macam ni tahap entah. Fikirkan tak masuk akal. Mana pergi slide? Slide pun hilang. Tengok banyak sangat duit. Penyumbang ekonomi sebenar. Banyak cukai dia banyak lah kot. Tak apa. Kalau boleh buat, bolehlah. Sila bayar cukai banyak-banyak. Zakat. Kita masjid kita daripada tempat kita parking kereta pun aircon masanya. Kalau boleh lah. Kalau boleh sila buat. Tempat parking pun mas. Dahsyat. Fikirkanlah benda ni. Buat benda masuk akal lah. Kalau boleh buat, silakan. Zakat bayar banyak sikit. Okey. Drawdown kena tahu berapa. Ayam pun makan ayam emas. Ayam apa? Halal ayam emas. Okey. Benda-benda ni lah. Jadi fikirkan. Chances of maximum drawdown.
Yang penting anda letak dia secara asymmetrical. Asymmetrical ni macam ni. Kita punya gain tu lagi besar daripada loss. Maksudnya kita tahu winning percentage system kita lah. Winning rate kita lagi tinggi daripada kita punya dia punya drawdown objektif ya. Kalau anda punya winning rate 10% sebulan, 5% sebulan, gain objektif 5% sebulan, anda punya drawdown tak boleh lebih daripada tu. 2.5%, tak boleh lebih dari 50%. Barulah anda ada risk reward yang cantik dalam trading anda. Dan buat dia jangka panjang. Berapa kali anda nak trade sebulan, sehari, kalau anda scalping tu berapa kali? Berapa anda punya risk target untuk sehari kalau anda layer? Fikirkan berapa position anda nak pegang satu masa. Buat table ni, tuliskan dia. Ni contoh saja dan letakkan apa jenis sistem anda. Satu pattern dia. Review, kalau anda tengok adakah anda ikut sistem, anda ikut plan, anda jaga emosi, anda kat mana ada emotional trigger tadi, berapa lama, berapa jumlah, dan apa cara anda untuk memperbaiki sistem diri dan juga pemahaman pasaran. Buat development plan anda. Kalau tak, anda macam tu je lah. Trading setahun MC, buat lagi. Dia tak akan keluar sampai lama-lama dia tak trade dah. Tengok ekspektasi jangkaan kepada sistem anda. Lihat dia daripada sudut risiko, esok kita akan tengok benda tu. Dan lihat kepada sistem anda, kepada trade review anda gunakan, portfolio review. Kalau anda tengok trading anda tengah cantik, trade besar sikit. Trading tak cantik, trade sikit. Buat development plan anda, apa masalah anda dalam trading, apa isu anda. Buat dia at least sebulan sekali lah. Kalau tak dapat nak buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Ataupun paling kurang-kurang busuk-busuk pun buat dia 3 bulan sekali. Tengok balik self-awareness kepada kelemahan diri. Ini kebiasaannya, masalah dia. Dia takut terlepas peluang entry. Lot size tak kena. Discipline out. Tuliskan, gunakan alert. Tak payah tengok cat tu bantu. Tengok cat lama-lama, tak entry pun jadi entry. Percayalah. Position sizing model. Kita kadang-kadang yang tengok 2 pip, 3 pip. Itu masalah. Letak alert, dia kena baru tengok. Tak ada alert, jangan tengok. Jangan takut terlepas entry lah. Bukannya setiap kali entry tu semua untung, banyak rugi ada lah. Fikirkan benda ni. Esok kita tengok position sizing model dan fokus kita cuma kepada sistem daripada sudut pengawalan risiko. Dan kepada teknikal kita iaitu kepada kaedah exit. Jangan ada kaedah entry sahaja. Kaedah keluar market tu yang buat duit ataupun rugi duit. Jadi kita kena kawal kerugian dan jalankan kita punya untung. Jadi teknikal anda bukannya kepada entry. Teknikal anda kepada exit. Ini cara entry arah. Cara entry nak buy, nak sell. Dia buy boleh buat duit, sell pun boleh buat duit. Cerita dia nak jaga exit. Itu je. Ini semua tempat kita nak ambil lekuk dia. Itu sakit. Perubahan terbaik adalah kepada asas diri kita. Jadi buatkan bagaimana anda prepare diri anda, tulis SOP anda sebelum trade. Bagaimana anda tenangkan diri anda semasa trade, bagaimana anda jaga emosi anda, bagaimana kita melihat pasaran, apa elemen yang kita nak tahu, sama ada technical ke, fundamental ke, sentiment ke, intermarket, apa juga yang anda faham, gunakan. Apa strategi anda, rule dia kena clear, objektif dagangan anda kena clear, management fokus kepada pengurusan dagangan diri serta sistem anda. Inilah yang saya maksudkan
dengan invest dalam sistem trading dan dagangkan sistem anda sahaja. Tak payah cuba trade market. Trade sistem. Anda tak akan tahu semua benda dalam market. Mustahil. Inilah dia. Okey, jangan lupa bagi siapa yang ada dekat KL pada hujung minggu ni, kita punya seminar hujung minggu ni Yang ada dekat Penang minggu depan, kita pada 23 Februari, Helmi akan berada di Penang. Saya tak tahu orang bawa saya ke tak. Tapi untuk yang first ni saya tak ada, Helmi. Belajar, ambil yang Helmi bawa Avramis system dekat XM ni. Buat expectancy dia. Nampak apa dia punya ni. Yang penting disiplin tu. Ada. Anda depo certain jumlah, tanya. Masa pergi yang seminar ni tanya. Macam mana nak dapatkan indikator dia semua, tanya. Helmi punya webinar malam ni, tanya kat Helmi. Gunakan. Kalau anda tak ada lagi, pakai satu. Ambil Avramis punya ni. Ada kan? Tanya Helmi malam nanti dan kat Kedah kita kat seluruh Malaysia ni jadi ikut kita punya ni. Jadi bagi siapa yang ada kat KL hujung minggu ni 16 bulan, saya dan Helmi pertama kalinya 2 orang untuk SM Malaysia ni 2 orang. Jadi ikutlah dan kita ada webinar kita pada sebelah malam nanti. Kita ada webinar khas kita pada pada 2 Mac. Jangan lupa untuk register. Dan juga webinar kita pada sebelah malam nanti Jangan lupa ikut. Bandar sama-sama dan malam ni kita akan tengok kepada kaedah exit tadi. Ni kita akan sentuh pada sebelah malam nanti InsyaAllah kita bersama lagi pada malam nantilah Helmi pada jam 8 sampai jam 9, saya 9 sampai jam 11 bagi siapa yang buat coursework tu jangan lupa Bandis Kamil. Jadi buat okey, insyaAllah kita bersama lagi pada sebelah malam nanti untuk webinar kita mengenai technical sebelah malam nanti. Dan ikut webinar Helmi okey, insyaAllah kita bersama lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kamil. Zul. Thanks Bandris.